Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah iaitu Dr. Wafak dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan analisis kedudukan jenayah pondan di bawah bidang kuasa enakmen atau Akta Jenayah Syariah Negeri-Negeri di Malaysia dan Hukum Fiqh Islam. Di kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nur Hafazah binti Muhammad Sanusi, Nur Natasha Azwa binti Nur Hisam dan Nurul Izzah binti Jamaluddin. Seterusnya kita pergi kepada definisi. Pondan merupakan salah satu isu yang seringkali menjadi buah mulut masyarakat pada hari ini. Pondan juga dikenali sebagai lelaki yang menyerupai wanita. Menurut fiqh jenayah, pondan dalam perkataan Arabnya iaitu mukhannas yang bermaksud golongan lelaki yang meniru perwatakan, pakaian, perbuatan dan gaya percakapan wanita dengan sengaja dan berkecenderungan pada perlakuan erotik juga seksual. Terdapat beberapa negeri-negeri di Malaysia adanya peruntukan khusus yang melibatkan transgender, antaranya iaitu Seksyen 30 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Isu ketidakseragaman peruntukan undang-undang. Berlaku ketidakseragaman berkaitan elemen pembuktian kesalahan dalam setiap peruntukan di setiap negeri. Pertama, kita lihat enakmen kesalahan jenayah syariah di Melaka, yang mana dikecualikan daripada kesalahan jenayah sekiranya mana-mana lelaki yang berpakaian perempuan mempunyai alasan yang munasabah. Seterusnya, enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri Pahang, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan. Elemen kesalahan ini hendaklah dibuat atas alasan yang tidak bermoral. Seterusnya, enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri seperti Melaka, Sabah, Kelantan dan Negeri Sembilan, elemennya atas alasan yang tidak bermoral. Dan yang terakhir, enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri Pahang, elemennya atas alasan menggantikan istilah alasan yang tidak bermoral dengan alasan yang tidak berakhlak. Istilah ini dianggap sebagai tidak jelas kerana dibiarkan untuk bebas ditafsirkan oleh penguasa setiap negeri. Seterusnya, isu undang-undang rentas sempadan. Masalah timbul apabila pelaku yang melakukan kesalahan di luar sempadan sukar untuk diambil tindakan oleh disebabkan bidang kuasa Mahkamah Syariah tidak menjangkau kes-kes jenayah syariah yang berlaku di luar sempadan. Di dalam undang-undang syariah, tiada peruntukan yang membolehkan tindakan undang-undang diambil kerana undang-undang syariah adalah terbatas dan tertakluk di bawah bidang kuasa tempatan sesebuah negeri sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Manakala di dalam undang-undang sivil pula, terdapat beberapa statut yang boleh dirujuk berkaitan kesalahan yang dilakukan di luar sempadan. Tetapi, kesalahan tersebut hanyalah menyentuh kesalahan terhadap negara dan keganasan. Antara kelompongannya iaitu kekurangan kualiti penguatkuasaan, kurangnya terlatih dalam pengetahuan dan kemahiran untuk menguatkuasakan undang-undang, ketangkasan fizikal dan sebagainya menyebabkan wujud kelemahan dalam penguatkuasaan. Kebanyakan pegawai penguatkuasa agama iaitu PPA yang berkelulusan dalam bidang pengajian Islam, syariah atau pendidikan Islam. Namun, tidak semuanya mempunyai kemahiran yang berlatar belakangkan dalam undang-undang syariah. Jadi, pemahaman dalam undang-undang syariah khususnya berkaitan akta, enakmen atau ordinan dalam kesalahan jenayah syariah serta enakmen tata cara jenayah syariah masih lemah. Seterusnya, kekurangan anggota pegawai penguatkuasa agama atau PPA dan kekurangan kelengkapan peralatan penguatkuasaan. Kekurangan anggota PPA biasanya berlaku kerana pegawai kerap bertukar dan berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain kerana keterikatan penjawatan PPA dengan waran yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Apabila berlaku penukaran pegawai PPA ke bahagian yang lain, sedikit sebanyak menimbulkan permasalahan di bahagian penguatkuasaan. Bahkan, ia menjadi masalah kepada bahagian penguatkuasaan untuk melatih semula pegawai-pegawai yang baru. Ketiadaan pegawai yang berpengalaman sedikit sebanyak menyebabkan proses di bahagian penguatkuasaan sering berhadapan dengan masalah. Selain itu, dalam melakukan operasi bagi menangani golongan ini, perlu kepada kelengkapan peralatan penguatkuasaan yang lengkap.
Apabila berlaku kekurangan dalam kelengkapan peralatan penguasaan akan menyebabkan berlakunya kesukaran ketika menjalankan operasi. Akhir sekali, iaitu tiada peruntukan khas di dalam undang-undang syariah mengenai lelaki berkelakuan seperti wanita di media sosial. Undang-undang memperuntukkan kesalahan lelaki berpakaian dan berlagak seperti perempuan apabila telah memenuhi dua syarat, iaitu yang pertama di tempat awam dan yang kedua bertujuan tidak bermoral. Di dalam Seksyen 28 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, kelakuan berkenaan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Manakala individu yang berkelakuan tidak sopan di dalam media sosial boleh disabitkan di bawah Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesimpulannya, kesalahan lelaki memakai pakaian wanita atau menyerupai wanita iaitu tasyabbuh adalah merupakan satu kesalahan jenayah syariah yang mendapat perhatian masyarakat bila mana ianya melibatkan golongan transgender. Isu-isu yang berkaitan dengan kesalahan yang sering dikaitkan dengan golongan transgender ini perlulah ditangani sebaik mungkin kerana ia melibatkan kesucian dan keselamatan agama Islam dan negara.